Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda para usahawan menjadi usahawan-usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Kali ini kita nak membincangkan satu perkara penting yang perlu ada kepada CEO, iaitu kemampuan dan keberanian untuk membuat keputusan. Oleh kerana CEO merupakan orang yang tertinggi di dalam pentadbiran dan pengurusan mana-mana perniagaan, banyak keputusan-keputusan penting yang dia kena buat, sama ada keputusan strategik, keputusan operasi, keputusan taktikal dan lain-lain lagi. Jadi, bagaimana CEO boleh membuat keputusan pada dan masa yang tepat? Kita akan bincangkan selepas ini. Dan sebelum itu, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang kami kongsikan di channel Pok Nidin ini, sebarkanlah video-video kami kepada rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nidin agar kita memperkembangkan lagi ilmu dan juga pengetahuan berkenaan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita. Sebagai pegawai yang tertinggi di dalam perniagaan, seorang CEO perlu membuat keputusan-keputusan yang tepat pada ketika yang tepat bagi membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar, mengambil peluang, mengurus risiko dan menjadikan perniagaan lebih lestari. Ini merupakan satu perkara penting. Oleh itu, ada dua perkara penting yang perlu ada pada CEO. Satu ialah proses dia membuat keputusan dan yang kedua ialah keberanian untuk membuat keputusan itu sendiri. Apabila syarikat menghadapi cabaran ataupun nampak peluang ataupun menghadapi risiko, seorang CEO kena mampu untuk mendefinisikan apakah cabaran, peluang ataupun risiko yang dihadapinya supaya penyelesaian kepada cabaran, peluang dan isu-isu berkenaan dapat dibuat dengan tepat dan juga cepat. Apabila cabaran, peluang ataupun risiko telah didefinisikan dengan betul, maka CEO perlu membentuk beberapa pilihan berdasarkan kepada fakta, maklumat, andaian dan apa-apa data dan maklumat lain yang perlu ada bagi membolehkan keputusan yang tepat dibuat. Oleh kerana CEO biasanya bekerja melalui pegawai-pegawai kanan yang lain seperti ketua pegawai keuangan, ketua pegawai sumber manusia, ketua pegawai operasi dan lain-lain lagi, dia kena bekerjasama dengan ahli-ahli pengurusan kanan ini supaya perkara yang dihadapi itu dapat diputuskan berdasarkan data, maklumat, andaian dan juga lain-lain perkara yang betul. Jadi, oleh kerana ketua pegawai keuangan, ketua pegawai sumber manusia, ketua pegawai operasi dan lain-lain pegawai kanan lain mungkin merupakan subject matter expert ataupun orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam di dalam perkara-perkara berkenaan, mereka kenalah bekerjasama dengan CEO, membantu CEO untuk membentuk pilihan-pilihan yang ada dan akhir sekali apabila pilihan sudah ada di depan CEO itu, dia akhirnya kena membuat keputusan. Ada keputusan yang dia buat secara bersendirian, ada keputusan yang dibuat di dalam mesyuarat yang biasanya dihadiri oleh pengurus-pengurus kanan yang lain, tetapi macam mana sekalipun keputusan dibuat, CEO kena bertanggungjawab dengan keputusan itu. Jadi ini satu perkara yang penting di dalam pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan perniagaan. Sekiranya CEO teragak-agak ataupun takut untuk membuat keputusan, maka ini akan menyebabkan perniagaan kita lambat untuk mengambil tindakan yang perlu. Dan sebagaimana yang kita maklum di alam perniagaan, banyak perkara datang dan pergi dengan cepat. Sekiranya ada peluang yang lalu di depan mata kita, tetapi perniagaan lambat bertindak kerana CEO
takut ataupun teragak-agak untuk membuat keputusan, peluang yang ada itu mungkin terlepas. Sekiranya ada risiko di depan mata kita dan kita teragak-agak untuk mengambil tindakan, risiko berkenaan boleh mengancam perniagaan. Jadi, membuat keputusan yang tepat pada ketika yang tepat ini merupakan satu keperluan penting yang perlu ada pada CEO dan dia kena sentiasa bersedia untuk membuat keputusan-keputusan berkenaan. Satu perkara yang saya nak kongsikan di sini ialah sebiasanya sebagai seorang CEO, dia dah boleh mengagak isu-isu besar yang dia kena hadapi, yang dia kena tangani dan akhirnya membuat keputusan-keputusan yang besar. Jadi benda ini bukannya tiba-tiba muncul. Oleh kerana itu, dia sepatutnya telah mengorak langkah, mencari pilihan-pilihan yang ada, berinteraksi dengan orang-orang yang pakar sama ada di dalam perniagaan ataupun di luar perniagaan. Jadi ini sepatutnya berjalan sebelum perkara itu menjadi kritikal. Jadi sekiranya langkah ini diambil, biasanya apabila ada keperluan supaya keputusan dibuat, CEO itu sudah lebih kurang bersedia. Mungkin ada 2-3 perkara yang kena diperhalusi, tetapi dia sudah tahu keseluruhan isu ataupun hampir keseluruhan isu, dan apabila dia berada di dalam kedudukan demikian, keputusan yang bakal dibuat boleh jadi lebih tepat dan boleh dibuat dalam masa yang lebih singkat. Oleh itu, sekiranya seseorang itu nak jadi CEO, dia kena sangguplah membuat keputusan-keputusan sebegini. Adakah semua keputusan yang dibuat oleh CEO itu tepat? Kita sebagai manusia mungkin ada kelemahannya, mungkin ada ketikanya keputusan yang lebih baik seharusnya dibuat. Walau bagaimanapun, dengan maklumat, data, fakta yang ada, mungkin keputusan yang dibuat itu merupakan yang terbaik pada ketika yang berkenaan. Jadi sekiranya seorang CEO itu tahu bahawa tidak ada orang lain lagi yang boleh dipersalahkan sekiranya lambat tindakan ataupun keputusan yang dibuat, dia kena sentiasa bersedia, sentiasa ada sistem dan proses untuk membuat keputusan, sentiasa mengumpul data, fakta dan perkara-perkara lain yang penting untuk perkara-perkara yang dia tahu akhirnya dia kena buat keputusan, dan apabila perlu dia harus mengambil tindakan kerana itulah tugas dan juga bebanan yang dipikul oleh seorang CEO. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video ini, kongsikan video ini kepada rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nidin agar kita memperkembangkan lagi ilmu-ilmu berkenaan ekonomi dan bisnes bagi menjadikan usahawan-usahawan di negara kita lebih cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.